Uh, saya terlebih dahulu sukalah merakamkan kesyukuran saya kepada Allah kerana adanya UMNO membuat satu usaha untuk nak menyambut Hari UMNO yang usia yang ke-60, iaitu saya bersyukur kerana saya dapat lagi peluang bersama-sama dengan UMNO untuk nak menyambut hari kelahiran yang ke-60 itu. Jadi, saya terima kasih jugalah kepada UMNO Malaysia di atas usaha seperti ini. Dan untuk memulakannya, sukalah saya nak menyebut di sini, iaitu saya ni dilahirkan di sebuah kampung di Ulu Langat, namanya Kampung Sungai Serai, pada tahun 23. Pada masa saya kecil, iaitu saya dibesarkan di situ. Kampung saya tu adalah sebuah kampung yang terpencil, bukan macam keadaan sekarang. Kampung tu lengang, matokam tak ada, apa pun tak ada. Jadi bila saya dah sampai umur boleh masuk sekolah, maka saya pun turun nak pergi ke sekolah. Sukalah saya menyebut di sini, di ketika itu anak-anak perempuan memang sangat susah diberi peluang untuk nak bersekolah, kerana dalam keluarga saya sendiri, saya ada kakak dua orang kakak saya ni memang tak pernah pergi sekolah kerana tidak digalakkan oleh mak bapak. Kerana mereka ini, saya fikir, kerana kekolotan pahaman mereka, iaitu pelajaran tu hanya untuk anak laki-laki. Jadi bagi saya, bila sampai saya sampai umur boleh masuk sekolah, alhamdulillah ayah saya taklah begitu melarang, kerana dia fikirkan yang lain-lain pun ada juga yang masuk sekolah. Tapi malangnya saya kena berjalan kaki lah dalam 2 batu satu hari. 2 batu pergi, 2 batu balik. Jadi saya kena jalan kaki 4 batu lah pergi balik. Jalannya itu juga yang ada, yang sekarang di Ulu Langat, tapi jam tu kecil, tak ada matokah, tak ada bas, tak ada apa. Jadi kalau nak ke mana-mana, sama ada naik basikal atau jalan kaki, itu sajalah yang ada. Jadi bagi saya masuklah sekolah Melayu Bukit Raya, yang jauhnya itulah saya kata tadi 2 batu daripada rumah saya. Walau bagaimanapun, di situlah saya memulakan pelajaran saya sehingga tamat darjah 5. Bila dah habis darjah 5 tu, sebelum tu saya sudah juga ditawarkan peluang nak masuk ke sekolah konven Kajang. Dipilih pun kerana dulu kalau adalah murid-murid tu yang agak pandai, yang cerah otak dia apa semua kan, memang diberi peluang, digalakkan. Pelawat sekolah pun pergi jumpa guru besar, jumpa ayah saya. Tapi hakikatnya ayah saya ni memanglah tak suka sekolah bentuk itu, kerana katanya sekolah konven ni sekolah mission, sekolah Kristian. Jadi akhirnya saya kelepas peluang lah, tak dapatlah saya nak pergi, walaupun Kajang tu dengan rumah saya taklah sebegitu jauh, boleh juga diusahakan kerana kerajaan ketika itu pun ada beri bayar siswa kepada murid-murid yang agak maju dalam bidang pelajaran. Walau bagaimanapun, ayah saya dah menghantar saya ke Indonesia. Bukan dia tak nak bagi saya pelajaran, tapi pelajaran bentuk itu dia tak mahu. Jadi saya pergilah belajar ke Diniah Puteri Padang Panjang. Sekolah saya tu masih ada lagi sampai sekarang di Padang Panjang di Indonesia, iaitu tak jauh daripada Bukit Tinggi. Sekolah ini merupakan sebuah sekolah untuk gadis-gadis, untuk wanita muda. Dan sekolah ni bukan sekolah kecil, sekolah besar. Dalam asrama saja pun duduk sampai 600 orang dalam asrama. Jadi bagi saya, walaupun dengan serba yang keadaan yang tak begitu selesa lah, maklum sajalah, duduk di asrama pun bukan macam asrama sekarang, bukan macam asrama ni ada katil, ada tilam disediakan, melainkan kita tu ala kadar lah, di mana nak boleh. Itulah keadaan yang ada. Namun demikian, bagi saya, asalkan saya dapat belajar, itu saja yang penting pada saya. Tak duduk rumah. Kalau duduk rumah nanti tak ada lain lagi, mak bapak kita nak kahwinkan kita, kecil-kecil pun nak kahwinkan. Jadi yang inilah yang sangat saya takut, kahwin budak-budak, kahwin kecil-kecil. Apa yang berlaku pada kawan-kawan saya, umur 15, 16 dah gendong anak 2, 3. Jadi itu saya tak nak. Sebab saya fikirkan zaman muda remaja tu perlulah digunakan untuk belajar. Alhamdulillah,
Saya di Padang Panjang tu 4 tahun. Lepas tu saya menyambung lagi pelajaran ke Kolej Islam Padang selama 3 tahun. Patutnya 4 tahun. Tapi dah perang Jepun tu tak dapatlah lagi saya nak terus kerana Jepun dah mengganas. Dan akhirnya pada tahun 43 saya baliklah ke Melaya sini untuk menemui orang tua saya dan saudara-saudara keluarga saya, kerana kami ni asal-asal tu memanglah dari asal Sumatera Barat, asal Minang, tetapi dah lama di sini, dah beratus tahun. Jadi maknanya keluarga yang terdekat daripada ibu saya tu memang dah tak ada dah, semua di sini. Sebab tu saya balik kemari dan daripada tahun 45 tu mulailah perjuangan saya dalam politik, iaitu saya ni dah habis je perang Jepun menyerahkanlah bulan Ogos tahun 45. Lepas itu saya pun mulalah mencari pekerjaan. Alhamdulillah, pada mulanya saya dapatlah datang ke Kuala Lumpur ni bekerja sebagai wartawan juga. Saya memang berminat dalam bidang penulisan daripada saya sekolah lagi. Jadi saya bekerja sebagai salah seorang yang penulis di akhbar bukan akhbar harian lah, bulanan, lidah resmi parti yang dinamakan Parti Kebangsaan Melayu Melaya ataupun PKMN, Malay Nationalist Party. Jadi akhirnya bila saya dah bekerja di sebagai wartawan di situ, dan saya menulis pojok saya tu, orang lama-lama banyak yang tahulah panggilan saya tu Mak Inang. Saya menulis di Pelita Melaya. Akhirnya mereka barangkali nampak saya ni agak berminat dalam politik. Bukan agak berminat lagi, memang sangat berminat dalam politik. Maka akhirnya saya diambillah jadi ketua Awas Angkatan Wanita Sedar yang pertama. Yang laki-lakinya Allahyarham Datuk Ahmad Bustamam, iaitu dia mengetuai API, Angkatan Pemuda Insaf. Nama dia sedap-sedap, Awas API, bukan main bersemangat lagi. Jadi saya pun dah termasuklah dalam bidang politik. Itulah asal-asalnya, kerana ketika itu UMNO belum tubuh lagi tahun 45. Jadi itulah dia satu-satunya parti yang saya anggap saya boleh masuk. Sebab bagi saya memperjuangkan kemerdekaan ini perlulah dengan suara ramai, perlulah menerusi perjuangan politik. Jadi tidak ada lain lagi cara nak memperjuangkan kemerdekaan melainkan dengan perjuangan politik. Jadi parti politik jugalah yang memainkan politik. Pasal itulah saya masuk kepada parti Malay Nationalist Party. Jadi bila saya dah masuk kepada parti ini, saya dah jadi pula ketua Awas tadi, Angkatan Wanita Sedar. Tanggungjawab saya makin besar. Saya ditugaskan untuk nak menjaga negeri Perak, Pulau Pinang, Kedah dan Perlis. Ini jadi saya nampak dan saya dah dapat kesan ketika itu, perjuangan dia salah satu tugas ialah menarik seramai mungkin orang Melayu masuk ke dalam parti ini. Bagi saya itu pun tak salah. Kita tak salah. Dalam UMNO pun itu juga kita buat, iaitu untuk nak mengajak orang Melayu seramai-ramainya masuk UMNO. Begitu jugalah dalam Parti Kebangsaan Melayu Melaya ini. Tetapi apa yang menimbulkan kecurigaan kepada saya, iaitu cara parti ini dia bergerak, cara di kumpulan-kumpulan yang ada dalam parti ini mencurigakan saya, kerana sebagai jawatan kuasa tertinggi dia memang adalah Allahyarham, banyak yang dah tak ada, Dr. Burhanuddin Hilmi. Saya tahu dia ni seorang tokoh Islam. Lepas itu Datuk Ahmad Bustamam, Allahyarham, ketika itu belum Datuk lagi lah. Dia ni pada saya dah tengok berarti dia bukan juga orang komunis. Dia ni sebagai seorang pejuang kebangsaan. Lepas itu yang agak saya tu menimbulkan perasaan tak senang bila saya tengok Abdullah Sidi. Abdullah Sidi ni sebetulnya nama dia Cik Dad. Sidi tu Cik Dad Abdullah, tapi dia terbalikkan Abdullah Sidi. Nama dia Cik Dad, kami panggil dia Cik Dad.
Cik Dat ketika itu pun muda, saya pun muda. Cik Dat ketika itu ialah umur 20-an lebih lah. Dia ni main peranan dalam Parti Kebangsaan Melayu Melaya, dan ada lagi tokoh-tokoh lain seperti Musa Ahmad. Ini semua orang-orang ini adalah orang-orang daripada parti kiri. Jadi bila saya lagi agak lama dalam parti ni, saya iaitu bukan untuk memperjuangkan kemerdekaan Melaya saja, tetapi mereka ini berhasrat untuk nak mewujudkan satu gagasan Melayu Raya, termasuklah Indonesia, termasuklah Filipina. Nisbah adakan rumpun Melayu. Macam kita dengan orang Filipina ni, kita orang Polynesian, jadi dianggap Melayu. Jadi inilah pulaknya apa kata orang tu, cita-cita yang sangat besar daripada parti ni. Bila saya tengok, memang ramailah pula daripada kunjungan pemimpin-pemimpin, tapi kebanyakannya daripada parti kiri, daripada Indonesia, daripada tempat lain datang mengunjungi parti ni. Dan di satu masa saya ingat lagi, saya ni dibawa berkursus yang sekarang ini ada taman watan kan dekat Ampang. Pada masa dulu tu tak ada taman watan, tak ada taman apa, iaitu kebun sayur je yang ada. Kebun sayur orang Cina yang banyak, yang buat tanah-tanah TOL bagai kan. Jadi pergilah ke situ lebih dari seminggu. Apa yang dikursuskan ialah lebih banyak kursus-kursus yang menghala kepada perjuangan komunis. Bagaimana Rusia pada satu ketika dulu memperjuangkan kemerdekaan dia, iaitu Bolshevik. Ini yang ditanamkan semangat supaya kita juga mestilah menjadi seorang sosialis yang kuat, kalaupun tak jadi komunis. Jadi cara-cara begini bagi saya tak sesuai dengan saya, kerana saya ni dibesarkan dengan asuhan agama. Pada saya, komunisme tu saya tak boleh terima, kerana saya tahu cara komunis berfikir ni, kepada dia tu memang dia menidakkan Tuhan. Jadi pada saya ni sebagai orang yang dah besar di sekolah agama, itu tak dapat saya terima. Dan yang kedua yang saya tak dapat lagi mengikuti perjuangan Parti Kebangsaan Melayu Melaya ni, cita-cita dia yang sangat besar tu. Saya pernah di Indonesia, bersekolah di Indonesia. Saya besar di asrama di Indonesia selama 8 tahun saya di sana. 4 tahun di Padang Panjang, 4 tahun di Padang. Cukup memberi gambaran betapa susahnya keadaan rakyat Indonesia di bawah cengkaman Belanda ketika itu. Jadi kalau kita pula nak memperjuangkan kemerdekaan ini bersekali dengan negara-negara lain ni, bagi saya ini bukanlah satu perjuangan yang mudah, kerana penjajah dia pun lain. Yang kita ni penjajah kita lain. British dah balik je. Indonesia penjajah dia lain. Filipin pun background dia lain. Jadi bagi saya, manusia yang sudah terjajah begitu lama dengan berbagai corak mentaliti, keadaan hidup, pemikiran dah tak sama, agamanya, amalan-amalannya, bagi saya satu perkara yang tak masuk di akal. Jadi bagi saya tu satu cita-cita yang sangat besar, tetapi entah bila nak tercapainya tak tahulah saya. Dan yang kedua yang paling saya takutkan, kalau kita mati-mati memperjuangkan kemerdekaan pun, hasil daripada perjuangan kita tu kita tidak akan dapat melihat semasa hayat kita. Seperti mana yang kita dapat perjuangkan kemerdekaan macam saya dapat tengok lagi hasil perjuangan kemerdekaan tu dalam masa saya hidup. Jadi bagi saya, kecintaan kepada nak menengokkan Melaya ketika itu memang terjajah, nak orang Melayu susah. Tak ada lagi. Kalau ni sibah orang Melayu, duduk kampung, bertani, berkuli, itu aja. Kalau anak-anak muda ni, tok saya cakap lah, nak cari kerja di bandar pun susah. Bukan orang Melayu saja, orang Cina pun susah. Tapi orang lain seperti kaum Cina, dia dari awal lagi memang dah ramai juga dalam bisnes. Kalau di kampung-kampung pun, dia jadi tukar getah ke, dia jadi apa ke. Tapi mereka ini dalam lapangan bisnes. Yang Melayu ni tak. Yang Melayu ni semata-matalah jadi orang tani. Jadi orang tani ni, orang tani bukan orang tani besar, orang tani kecil-kecil. Makan, kalau orang tu cukup makan pun tak apa, kadang-kadang makan pun tak cukup. Jadi yang inilah yang pada saya tu meruncingkan fikiran saya.
Akhirnya saya tidak dapat lagi bersama-sama dalam parti ni. Saya keluar daripada parti MNP tu, walaupun kata orang tu saya dikesalilah tindakan saya meninggalkan parti tu, kerana mereka nampak saya di seorang yang boleh menolong, boleh membantu, terutama sekali daripada segi nak mencari lagi sokongan kalangan orang Melayu. Jadi kepada saya, kalau nak tarik orang Melayu masuk MNP, akhirnya nak jadi komunis yang dapat segala macam kehendak-kehendak mereka, bagi saya ini bukanlah satu perbuatan yang diredai Allah. Jadi saya tak nak. Saya berhenti. Lepas itu pada tahun 46 UMNO ditubuhkan. Jadi pada mulanya parti ni dia tidak keluar daripada gabungan parti-parti pertubuhan Melayu yang nak tubuhkan UMNO. Saya ikut bila ada kongres di Sultan Sulaiman Club, 3 kali kongres besar. Parti Kebangsaan Melayu hantar wakil, bukan tak hantar, tapi akhir-akhirnya mereka tidak bersetuju nak masuk UMNO ni. Satu saja pada masa persidangan di Ipoh, ialah dia letak cari belah lah. Memang dari mula dia tak nak. Dia kalau UMNO mau menyokong perjuangan yang macam tadi yang besar tu, barangkali dia tak keluar lah. Tapi lepas itu macam-macam berlakulah, penentangan kepada Melayan Union dan sebagainya. Bendera tu dia tak suka, bendera UMNO tu dia tak suka. Dia cuma bendera UMNO ni dia nakkan merah putih saja seperti bendera Indonesia. Jadi yang inilah yang tak dapat diterima. Maka dulu-dulu kalau Allahyarham Datuk Ahmad Mustamam berpesan, kalau ada apa yang kita tak setuju, buat Gromyko style. Gromyko ni seorang pemimpin Rusia, foreign minister, dia lama jadi foreign minister. Gromyko ni walk out, maknanya keluarlah. Jadi keluarlah parti tu. Pada masa tu saya jadi wakil pun. Pada masa dia ni pada masa mula-mula dia sama dalam nak menubuhkan UMNO ni, tapi bila dia tak bersetuju dengan bendera UMNO tu, keluar. Jadi bila dah keluar tu, saya pun makin tawar hati saya nak duduk terus. Akhirnya saya pun berhenti. Jadi bila saya berhenti, saya masuk kerja dekat radio. Masa tu belum radio Melayu lagi, radio BMA, radio askar lah, British Military Administration, yang membuat stesen radio mula-mulanya dekat Jalan Tun Perak tu. Saya tahu lagi building tu pun ada, walaupun dah ditukar dan direnovate kan. Akhirnya jadilah Radio Melaya tahun 46, seperti mana yang baru ni diraikan, iaitu umur 60 tahun. RTM belum 60 tahun, sebab pada asalnya dia bukan jadi RTM. Television diintroducekan, kalau tak salah saya, tahun 64. Belum lagi. Tetapi yang start tahun 46 tu ialah Radio Melaya. Jadi saya masuk Radio Melaya ni, saya jadi juruhebah dan sebagainya. Di samping itu juga, saya pun mulalah, kata orang, mendirikan rumah tangga dengan suami saya tahun 46. Daripada satu anak dapat 2 anak. Jadi saya rasa makin sibuk. Akhirnya saya masuk UMNO pada tahun 48. Cerita balik pasal Parti Kebangsaan Melayu Melaya ni, jadi tindak tanduk dia makin lama makin dikesan oleh British. Masa tu kita belum merdeka lagi. Jadi akhirnya parti ni pun diharamkan pada tahun 48. Sebab apa? Mereka ini dah banyak dah membunuh. Ada yang Sir Henry Ghani lah, apalah. Dia ambush kan. Dulu passion dia tu dia ambush lah, maknanya serang hendap. Jadi di mana-mana berlakulah pembunuhan dan sebagainya. Keadaan negeri huru-hara. Saya ingat lagi cerita tu. Dulu satu masa saya tanya Abdullah Siddiq, apakah program saudara ni? Saya tanya dia. Apa dia jawab dengan saya? Itu rahsia kita, saudari. Kita tak yakin saudari selamanya akan bersama kita. Rupanya dia perasan juga yang saya ni macam tak berapa yakin lah dengan tu. Dia tak nak kasih tahu saya. Tapi dia cakap dengan saya, lagi 2 tahun saudari. Dia ketika itu dia bercakap awal tahun 46. Lagi 2 tahun. Betul juga tahun 48 dia start lah ambush di sana sini.
Startlah dia membakar balai-balai polis, jadi timbul huru-hara. Langsunglah parti ini diharamkan pada tahun 48. Jadi bagi saya dah masuk UMNO. Bila saya dah masuk UMNO, memanglah pada masa dulu tugas orang muda, saya jam tu muda lagi lah, bukan macam sekarang muda lagi. Siapa yang jadi ketua ialah orang tua. Sebab apa ambil orang tua? Orang tua yang agak steady lah income dia. Sebab apa? Orang yang macam itu biasanya isteri pegawai kerajaan ataupun orang yang ada duit sikit. Jadi bagi kami di Kampung Baru, saya mula-mula masuk cawangan Kampung Baru, yang jadi ketua kami ialah Puan Allahyarhamah Puan Hajah Yah Syari. Dia ni bagus, rumah dia besar. Jadi saya jadi setiausaha. Kalau rumah Mak Yah ni, memanglah kalau kita nak mesyuarat boleh. Kita dulu ni susah, nak jamu-jamu orang pun bukan senang. Nak kumpul-kumpul orang, nak duduk kerusi meja bukan cukup. Tak ada. Mesyuarat agung pun saya ingat lagi, perasmian satu mesyuarat penubuhan UMNO, salah satu cawangan di Datuk Keramat, Allahyarham Tun Dr. Ismail yang merasmikan, bawah pokok kayu je, letak kerusi gitu. Begitulah, kerana tidak didapati tempat yang cukup besar, katalah nak menampung orang 100 orang, 200 orang kan. Jadi terpaksalah buat keadaan macam itu. Jadi bagi saya itulah permulaan saya, perjuangan saya dalam UMNO. Yang lama tadi saya dah tinggalkan, jadi saya ikutilah. Tapi sebelum itu memang saya mengikuti dari awal, daripada Datuk On lagi penentang pada Melayan Union. Saya bersama-sama dengan mereka, kerana Parti Kebangsaan Melayu Melayani di peringkat awal dia tidak menentang. Jadi kita ada di situ. Ada. Jadi Melayan Union ni pun satu penyakit besar. Di situlah pula rasa saya, Allahyarham Datuk On, dapat menyatu padukan orang Melayu dan mengajak orang Melayu jangan menerima ini Melayan Union ni, kerana Melayan Union ni akan menurunkan ataupun mengambil kuasa raja-raja. Tak payah ada raja lagi, raja ni diturunkan tarafnya cuma menjadi macam hal-hal agama, ketua adat istiadat, itu saja. Jadi inilah yang kita tak nak. Walaupun kata orang tu macam mana pun, kita tidak bagi yang absolute monarchy macam di setengah negeri kan. Katalah macam Brunei misalnya, dia ada absolute monarchy kan. Dia punya raja tu yang ada supreme power, walaupun tidak dalam bentuk itu. Tetapi kita tidak juga, masih lagi kita nak mempertahankan kedudukan raja-raja kita sebagai raja-raja yang berdaulat dan termaktub dalam perlembagaan. Begitu. Jadi bagi UMNO, saya berasa memang approach UMNO ni sangat bagus. Maka di situlah pula UMNO ni dapat sokongan daripada orang Melayu. Pemuda-pemuda UMNO masa nak menunjukkan sokongan kepada dulu-dulu yang Maha Mulia Raja-Raja di stesen hotel. Stesen hotel tu bukan yang sekarang, yang dulu keadaannya sangat daif, sangat buruk lah. Namun demikian pemuda UMNO ni dengan kasut getah, orang kata kasut Wong Kiong tu, dengan keadaan kurus. Orang dulu tak payah diet, memang kurus, memang tak cukup makan, tak payah dieting ni out. Orang rasa sekarang ni orang kisah masalah gemuk. Dulu orang tak ada orang gemuk. Apa makanan tak cukup kan, makanan bercatu. Jadi tapi semangat sangat kuat. Maka itulah yang meyakinkan pula dulu yang Maha Mulia Raja-Raja kita bahawa mereka ini mendapat sokongan kuat daripada UMNO. Dan daripada situ UMNO pun makin bertapak elok, makin banyak sokongan. Dan akhirnya itulah kata orang, Melayan Union kita dah dapat batalkan. Bukan saja Melayan Union ini ditentang oleh orang UMNO, tapi yang baiknya ditentang juga oleh pegawai-pegawai kerajaan kita. Apa juga katakan yang disarankan oleh Datuk On sebelum Tengku, pulaukan majlis. Misalnya British ada membuat satu-satu kerajaan, meresmikan ini. Pegawai kerajaan kita pun tetap memboikot, banyak yang tidak pergi. Jadi ini lagi meyakinkan British bahawa rakyat di Malaysia ini dengan penyertaan wanitanya pun sama menentang Melayan Union ini. Memanglah dia kata bukan Melaya dulu lagi.
dia tinggalkan Melaya dulu ni memang Melaya yang tidur, yang tak ada orangnya, memang boleh lah buat sukati. Lepas tu dah diperintah Jepun, bila dah diperintah Jepun dia dah terasa perit, jadi dia dah timbul satu keinsafan, kesedaran. Bila British balik ke sini, dia tengok satu Melaya yang lain. Wanita dia pun dah sanggup jalan kaki, kendung anak, berjalan berbatu-batu, bukan macam wanita sekarang tak sedia bas, tak payah pergi. Semangat tu kuat. Jadi ini jugalah permulaan-permulaan perjuangan untuk nak mencapai kemerdekaan kepada UMNO. Itu di peringkat awal tahun 46, 47, 48, banyak lagi darurat. Kita darurat dengan komunis ni cukup lama. Jadinya bila dah itu, dah masuk tahun 50-an, gerakan nak menuntut kemerdekaan ni semakin kuat. UMNO pun dah semakin kuat. Jadi UMNO lah yang mempelopori perjuangan menuntut kemerdekaan. Parti-parti yang lain ni memang tak ada. Cuma pada saya yang terbuku hati saya, British ni dulu dia galakkan tu penubuhan PAS. Saya pun yang itu saya tak faham pada tahun 51. Jadi bagi saya tu memanglah dia nak juga tengok orang Melayu ni berpecah belah. Saya ingat apa-apa yang berlaku tu saya ingat. Jadi dia memang memberi galakkanlah penubuhan parti PAS tu. Bukan ke PAS dalam UMNO tadi? Bukan ke PAS waktu tu dalam UMNO? Wujud tahun berapa? PAS waktu tu dalam UMNO. Kan PAS sebelum tu masuk UMNO. Dia masuk UMNO kemudian. Dia wujud tu tahun 51 kalau tak salah saya. Parti PAS ni sebab adalah pergeseran antara tokoh-tokoh agama ni dengan pihak pemimpin UMNO, adalah pergeseran dan mereka nak tubuhlah satu bahagian orang Melayu ni yang puak-puak agama, begitulah keadaannya. Tapi bagi saya memanglah British beri sokongan, sebab British ni dia selama-lamanya divide and rule tu memang ada dalam otak dia. Bila orang ni berpecah belah, dia tak boleh bersatu. Ini juga ekoran-ekorannya kita tengok sampai sekarang ni kan. Jadi sambung lagi yang cerita saya tadi, daripada tahun 50-an perjuangan untuk nak menuntut kemerdekaan tu dah semakin diperhebat. Jadi makin diperbincangkan dengan kerap. Jadi saya pula, tadi saya dah cerita pelajaran tersangkut. Kalau di Indonesia tu bukan tak belajar bahasa Inggeris, tetapi tahu-tahulah belajar bahasa Inggeris dalam sekolah agama bukanlah katakan boleh nak digunakan sepenuhnya, tak boleh. Walaupun saya berjaya juga masuk sebagai juruhebah radio, tapi banyak rasa saya yang saya kekurangan-kekurangan. Jadi untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri saya, di samping nak menghadapi kemerdekaan tu, saya pun pergi belajar ke England tahun 55. Tahun 55, jadi pada tahun 55 tu saya dah meninggalkan Melaya ni, saya pergi ke London, iaitu saya belajar lagi. Saya mengambil kursus kewartawanan. Sebelum saya dapat dibenarkan mengikuti kursus seperti itu, saya perlulah pula mempunyai satu kata orang tu, ujian untuk proficiency in English. Jadi saya mengambil dulu kursus dalam bahasa Inggeris dalam masa setahun, dan saya ambil peperiksaan daripada University Cambridge. Alhamdulillah lah saya dibenarkan masuk mengikuti kursus kewartawanan. Tahu-tahulah di England bukan ada bahasa lain lagi orang gunakan, ialah bahasa Inggeris kan. Alhamdulillah. Jadi di samping itu jugalah rombongan-rombongan nak merundingkan kemerdekaan ni datang ke London daripada tahun 55, 56, 57. Tapi tahun 56 masa saya semakin keraplah rombongan Allahyarham Tengku Abdul Rahman. Masa tu Datuk On, tadi saya terlupa nak cerita, Datuk On dia tidak lama memimpin UMNO kerana Datuk On seorang yang mempunyai prinsip tinggi. Jadi Datuk On ni, salah saya dalam 5 tahun dia jadi yang di-Pertua UMNO. Lepas tu di atas satu usul yang orang UMNO tak dapat nak terima, iaitu dia nak buka pintu UMNO ni kepada semua orang, tak payah orang Melayu saja. Jadi bila usul ni ditolak oleh Perhimpunan Agung UMNO, maka Datuk On tidak dapat menerimalah yang kekalahan dia seperti itu.
terus Datuk On keluar daripada UMNO. Jadi pada saya tu sangat sedih lah kan. Itu disambung oleh Yang Amat Allahyarham yang kita kasihi, Yang Amat Berhormat Tengku Abdul Rahman, almarhum Tengku. Jadi almarhum Tengku lah yang mengempalai rombongan merundingkan kemerdekaan ni dengan British. Pada masa tu saya memanglah ada di London dan saya sudah menjadi pula jawatan kuasa dalam Malay Society of Great Britain, iaitu Persatuan Orang Melayu di United Kingdom. Jadi kitalah yang selalu mengorganize kalau ada seminar, kalau ada apa-apa, kalau ada perkembangan baru tentang rundingan kemerdekaan, kitalah yang memberitahu juga kepada penuntut-penuntut dan juga kepada orang Melayu di United Kingdom, termasuklah mereka yang barangkali tinggal di Wales ke atau di Ireland misalnya. Mereka ini sekali-sekala datang juga ke London apabila rombongan nak merundingkan kemerdekaan ni sampai di London. Keadaan masa tu susah. Jadi kalau yang cerita-cerita kemerdekaan ni dulu-dulu memang tak ada duit tak ada. Jadi dalam nak menjayakan pemergian delegasi nak merundingkan kemerdekaan ni, wanita-wanita UMNO pun tak kurang pengorbanan. Saya ingat lagi wanita UMNO masa zaman Khatijah Siddiq, dia minta wanita UMNO berkorbanlah untuk parti kita demi kita nak menjayakan kemerdekaan negara ini. Kalau kamu tak ada duit, kamu berilah apa yang kamu ada. Kalau kamu ada cincin sebentuk ke, kalau kamu ada gelang ke, kalau kecil pun, kalau ada yang rantai-rantai emas yang putus ke apa ke, silalah kumpulkan. Jadi dibuat oleh wanita. Banyak yang membuka gelang tangan masuk, tapi saya tidak pastilah berapa yang duit dapat dijual daripada hasil itu, saya tak dapat mengikuti. Tetapi kejadian macam itu memang ada. Jadi begitulah menunjukkan semangat wanita kita bersama-sama nak menuntut kemerdekaan. Jadi dah itu kita dah tahulah akhir-akhirnya kemuncaknya Malaysia ni dapat kemerdekaan pada 31 hari bulan Ogos tahun 57. 57. Nasri untuk masuk bidang politik. Banyak juga orang bertanya kepada saya, siapakah yang mendorong saya masuk dalam politik. Sebenarnya saya ni tak ada siapa, kalau nak kira orang ayah ke abang ke siapa, tak ada. Tetapi ialah pengalaman pahit yang saya tengok masa saya di Indonesia. Saya tengok lagi macam mana seksanya orang Indonesia ni diseksa oleh penjajah. Kalau di Indonesia ketika itu kan, kita kat sini kita bayar cukai. Yang kita bayar cukai pendapatan. Kalau kita income kita tak ada, kita tak bayar-bayar. Tapi ketika itu orang Belanda nak hidup laki-laki ni pun dia blasting namanya. Dia di Indonesia nama dia blasting. Blasting ni cukai kepala. Hidup tu bercukai. Laki-laki, kalau awak tak boleh bayar blasting, cukai kepala ni, awak jadi buruh free. Jadi itulah dia yang mencangkul jalan, yang apa tu, makan adalah susah sebab tak terbayar. Tak tahu saya berapa bayaran blasting tu tak tahu saya. Tapi yang orang buruh-buruh free tu, itulah orang yang tidak terbayar blasting. Jadi hati saya tu memanglah tak tahan saya menengoknya. Apatah lagi di sekolah saya tu bukan saja katakan namanya Diniah Puteri itu di Padang Panjang, orang yang dekat-dekat datang jauh daripada Sulawesi, daripada Ambon, daripada ke seluruh kepulauan Indonesia ada di sekolah bersama-sama dengan saya di asrama Diniah Puteri yang saya kata 600 orang sekurang-kurangnya dalam keadaan satu masa. Jadi mereka inilah yang sekolah saya tu tidak ada langsung dilarang berpolitik. Jadi kita ni dibenarkan, awak berminat bahagian apa, awak kumpulan untuk ini, untuk ini. Saya tu memang dari dalam darah saya tu memang saya tak sabar menengok selagi kita ni dijajah, selama itulah kita tidak dapat nak menentukan nasib kita.
Daripada saya muda lagi memang ada perasaan itu dalam diri saya. Jadi bila saya dah duduk di asrama seperti yang saya kata di Diniah Puteri, dengar lagi cerita-cerita kawan saya, macam ada bapak dia dibuang ke Bovendigul. Itu kalau Allahyarham Tan Sri Senu dulu ada, dia tahulah Bovendigul tu kat mana, iaitu buangan politik. Banyak yang kata saya tak pernah tengok bapak saya, kerana bapak saya masa mak saya mengandungkan saya 3 bulan, bapak dah kena angkat pergi oleh Belanda, buang. Sebab buangan politik kan, tak pernah jumpa lagi, tak pernah tengok keluarga. Jadi sampai ke situ, tak pernah tengok, surat pun tak pernah dapat, apa pun tak pernah dapat. Dibuang di Bovendigul tu, jauh nun sebelah Ambon sana, jauh. Jadi cerita-cerita macam ini memanglah menimbulkan satu semangat kebencian yang begitu mendalam kepada penjajah. Jadi bagi saya tak payah ada siapa pun, kerana dalam keluarga saya, ayah saya orang kampung biasa, mak saya pun tak bersekolah, mereka tak faham pun hal-hal ini. Tapi bagi saya dia tumbuh sendiri kerana memandangkan keadaan-keadaan situasi yang dilalui oleh rakyat, termasuklah orang kampung saya keseluruhannya memang sangatlah kata orang dalam keadaan terhina dan keadaan yang daif. Di mana-mana di kampung. Kalau dulu saya cerita dengan orang sekarang, kita tak tengok rumah batu di luar-luar bandar. Tak ada. Di kampung saya dulu tak ada rumah batu. Rumah gubuk-gubuk buruk adalah. Tak ada. Tapi sekarang ni orang tak buat rumah papan lagi. Semua dah rumah dah cantik-cantik. Sama bandar dengan luar bandar. Kampung saya Ulu Langat tu, apa yang tak ada? Pergilah sampai ke Dusun Tua, ke Ulu Lui, ke mana-mana. Semua dah cantik. Kalau masa dulu saya ingat lagi, memang keadaannya menyedihkan. Jadi itulah pengalaman yang saya tempuh, itulah dan sebenarnya menumbuhkan satu semangat pada saya. Apa juga gerakan yang akan membawa, yang akan memperjuangkan kemerdekaan ini, biarlah saya mati tak apa, asalkan dapat berbuat sesuatu untuk nak membebaskan negara sendiri daripada penjajah. Kalau Indonesia pun macam itu juga, di sini pun macam itu juga. Jadi keadaan macam inilah kebanyakan orang, tak payahlah ada orang galak-galakkan nak masuk ni, tak payah. Pasal menengok keadaan tu susah. Jadi keadaan susah itulah yang mendorong kita berbuat sesuatu walaupun dikehendaki berkorban kan misalnya. Macam mana keadaan ekonomi keluarga Tan Sri itu? Ekonomi keluarga saya, nak kata terlalu miskin tu tidaklah, tapi nak kata kaya pun tidak juga. Tidaklah pula kami ni sampai susah payah nak makan ke. Sebab dulu-dulu di kampung ni keperluan orang tak banyak. Ayam dibela, ikan dicari dekat sungai, ikan beli tu adalah. Kalau nak beli daging tu barulah beli. Tapi sayur-sayur mak kita tanam, cili mak kita tanam. Tak bersawah kami memang tak ada. Macam orang Kedah bagus. Itu sebab musim Jepun tempat kampung saya susah sebab tak ada sawah. Tak dapat makan ubi kayu, makan keledek. Ini kalau cerita hal zaman kesusahan zaman Jepun, Allah Ta'ala lah yang tahu. Saya berani bercakap ni pengalaman saya. Apa rasanya kalau saya cakapkan tak ada beras sebiji dalam rumah. Pernah saya rasa. Kita beli beras susah. Melainkan black market, pasaran gelap. Kalau pasaran gelap, harga tinggi. Pasaran biasa tak ada. Kita tak ada sawah. Tak ada macam orang Kedah, macam orang Perak ada bersawah. Sebab itulah saya pada masa zaman Jepun tu, saya pergi ke Perak, ke Padang Rengas. Saya mengajar, sebab saya ni memang daripada sekolah agama kan. Saya mengajar di sekolah Yahyawiyah namanya di Padang Rengas. Buatlah sawah. Itulah cara saya dapatkan sikit sebanyak beras untuk nak beri ayah sama abang saya makan. Kalau tidak tu memang tak tahulah saya. Kaki diorang dah bengkak-bengkak kan musim Jepun tu. Ubat tak ada, makanan tak cukup. Makan ubi kayu. Ada beras pun beras ubi, tengok macam beras tapi sebetulnya ubi kayu. Ubi kayu, keledek, itu bajak lah. Tapi satulah saya kata Allah Ta'ala punya kuasa ya. Minta-minta janganlah nak cucu menempuh zaman macam ini.
Masa zaman Jepun yang katakan dekat 4 tahun tu, pokok buah-buah pun tak berbuah. Dia tak berbuah. Tak ada berbuah. Durian ada, rambutan ada, buah tak ada. Jadi maknanya kalau suasana negeri tu dah sakit, pokok-pokok pun jadi sakit. Tak tahulah saya macam mana. Kalau nak cerita susah musim Jepun kan. Ini lagi juga banyak menginsafkan orang. Wanita pada masa Jepun tu lah mula berani. Kalau tidak, wanita kita tak berani keluar rumah. Tengok mata dacing pun tak tahu. Dulu-dulu ialah buta huruf, buta kayu kan. Tapi bila Jepun dah masuk, keadaan dah memaksa, mereka dah pandai dah pergi ke Siam ni, pergi cari beras, naik kereta api. Kalau naik kereta api tu penuh lah tu, wanita ke apa ke, bawa beras ke, bawa apa. Itu juga permulaan walaupun perang tu sakit, tak boleh cakap lah macam mana sakitnya menempuh peperangan, tapi dia banyak mengajar manusia, banyak menumbuhkan semangat berani. Kalau lagi kita dijajah siapa juga, itulah nasib yang kita akan terima. Jadi kepada blessing in disguise jugalah orang kata, cakap orang putih kan, macam yang tersembunyi lah, kita kata tak semuanya tak elok. Perang tu mengajar kita, menimbulkan keinsafan kepada kita. Jadi keadaan-keadaan tu bertukar dah lepas perang. Bila dah lepas perang tu beransur elok, sampailah kepada kemerdekaan. Bila dah merdeka, itulah masanya kita juga menempuh banyak cabaran. Cabaran tentang mana? Kerana maklum sajalah kan, kita tak ada banyak hasil jam tu. Petronas nak buat cari gali minyak belum ada, cuma bergantung kepada hasil biji timah, kayu kayan, itu aja. Jadi duit tu sangat sikit. Pasal itulah masalah-masalah yang dihadapi oleh negara kita banyak. Kalau dulu-dulu kita katakan orang wanita yang bekerja ni minta gaji sama. Ni saya cakap ni sebab itu perjuangan kita minta hak sama, gaji sama. Dulu gaji tak sama. Kalau orang perempuan jadi cikgu, dah confirm dah, tapi bila dia kahwin, balik jadi temporary teacher. Dulu-dulu. Sebab apa tu? Sebab ramai yang tak bekerja. Duit tak ada. Sampai Tun Tan Siew Sin, mendiang Tun Tan Siew Sin kata, kalau lulus pun dia kata equal pay for equal work ni, saya tak dapat nak bagi juga wanita ni gaji sama macam laki-laki. Kerana keuangan negara sangat susah. Kita lagi banyak kata orang nak membuat kemajuan. Tapi alhamdulillah, Tuhan tu bersama kita. Kita dianugerahkan dengan Petronas ni dapat mencari minyak. Tu menambah lagi hasil. Lepas itu sikit-sikitlah kita bina sekolah apa dan sebagainya, sampailah kita nampak pertumbuhan kilang-kilang begitu banyak di negara kita. Jadi pada saya, hasil perjuangan kemerdekaan tu memang tidak ada terkira lah. Berkat adanya pemimpin-pemimpin yang ada dalam UMNO, Allah Ta'ala izinkan kita mempunyai pemimpin-pemimpin dari dulu sampai sekarang, pemimpin-pemimpin yang berwibawa, pemimpin-pemimpin yang bertanggungjawab. Jadi dengan itulah dibuat perancangan yang begitu rupa yang sebenar-benarnya memberi faedah kepada rakyat keseluruhannya. Seperti mana yang kita dah tengok Malaysia hari ini. Itu penubuhan Malaysia tu, dulu Melaya kan, penubuhan Malaysia tu tahun 63 lah. Dalam penubuhan Malaysia tu pun saya tidak kurang juga mengambil peranan. Kerana kita dulu sebagai Gurkha UMNO, bila ada satu-satu benda yang UMNO nak buat, kita jalan dulu. Jadi macam saya, kadang-kadang dihantar ke Sarawak, duduk di Sarawak tu sampai sebulan, 2 bulan. Sebab jalan tak ada di Sarawak tu. Jalan nak ikut sungai-sungai, nak terangkan kalau masuk Malaysia nanti Sarawak ni boleh merdeka melalui Malaysia. Ini yang dijanjikan British kan. Jadi mengambil masa untuk nak meyakinkan rakyat Sabah dengan Sarawak tu supaya mereka menerima Malaysia ni. Maklumlah pada masa tu mereka pun belum maju lagi. Mana ada daripada Kota Kinabalu tu, dulu nama dia Jesselton. Daripada Kota Kinabalu tu nak pergi ke tempat apa yang sayur-sayur banyak tu,
Allah, apa namanya, bukannya jauh sangat dah, dekat. Itu pun orang jalan kaki, tak ada jalan. Pada masa kita orang pergi tu nak menerangkan Malaysia ni kepada orang kampung-kampung tu, Tun Sakaran Dandai tu muda lagi. Saya ingat lagi saya sampai dekat rumah dia. Tun Sakaran Dandai ni dulu kan dia jadi gubernur apa yang di Pertua Negeri Sabah kan. Dia muda lagi jam tu. Itulah orang-orangnya yang dapat mengumpulkan orang ramai-ramai ni, dan yang tak terkira jasa dia juga kalau di Sabah lah, Tun Datuk Mustafa Allahyarham, apa ni, Allahyarham Tun Datuk Mustafa. Itulah orang ni. Kadang-kadang Tun tu bawa jeep, kita dah dalam jeep tu jumpa je orang tengah jalan bawa bakul besar-besar, masuk lagi, berencet-rencet pun pergi juga. Begitu gayanya nak meyakinkan rakyat ni supaya menyokong Malaysia. Jadi sekarang ni kita dalam Malaysia ni memang dah bagus. Bukan sini je bagus, Sabah Sarawak pun tidaklah ketinggalan, dah jauh bagus. Jadi maknanya apa yang saya nak cakapkan ni, perjuangan untuk menuntut kemerdekaan tu, walau apa pun atas pengorbanan pemimpin-pemimpin kita di masa yang lalu dan yang akan datang ini, adalah memberikan hasil yang sangat baik, dan kita memang dapat melihat sendiri bagaimana faedah-faedah kerana perancangan-perancangan yang begitu elok, apatah lagi sekarang ini perancangan yang memang dekat sangat dengan hati saya. Saya dulu risau juga kalau Malaysia ni fully industrialized, saya susah. Sebab apa? Saya rasa saya susah hati dah tengok negeri-negeri yang fully industrialized ni, kalau buat barang, kalau barang tak laku macam mana? Kita makanan tak ada. Jadi alhamdulillah pulaknya Pak Allah hari ini yang amat berhormat yang kita kasihi, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, begitu dia dah merangkakan rancangan Malaysia yang ke-9 ni, iaitu memberikan pula penekanan kepada nak mendevelop sektor pertanian. Jadi saya bersyukurlah kepada Allah. Minta inilah dan kita harap biar Malaysia ni satu hari jadilah negeri yang kata orang tu kalau apa pun dia ada rakyatnya makan. Ini memang betul. Kalau kita tengok di mana-mana sekarang, orang nak beli pisang pun dah susah. Sebab apa? Orang peniaga-peniaga ni ada yang tanam pisang semua hantar untuk ekspor, tapi yang untuk makan dalam negeri dah tak ada. Ini rasa saya penekanan kepada agriculture ni memanglah satu langkah yang sangat baik, dan bagi saya memanglah saya bersyukur adanya pula pemimpin kita teringat nak memberikan satu penekanan yang begitu serius terhadap bidang pertanian. Tak dengar. Cabaran. Kalau nak kira cabaran memang banyak. Terutama sekali cabaran kepada orang Melayu. Saya ni sekarang umur saya dah lebih 80 tahun, 83 tahun. Dan daripada awal lagi, daripada saya muda, saya melihat betapa keadaan orang Melayu memperjuangkan kemerdekaan. Dia dulu, Melayu dulu dia susah, tetapi pulaknya semangatnya sangat kuat. Yang sekarang ini yang saya rasa sangat menyedihkan memandang masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh rakyat, khasnya orang Melayu. Jadi kalau dulu kita orang Melayu dah memperjuangkan kemerdekaan dan sebegitu berjaya, dan kita jugalah yang menjadi pelopor kepada segala-gala yang dibuat, yang nikmat-nikmat yang dirasai oleh orang lain ni sebagai pemimpin kepada parti-parti ni, tapi kita sedih kerana masalah-masalah sosial yang sebegitu meningkat di kalangan orang Melayu. Saya tak boleh nak salahkan orang. Ini salah diri sendiri. Salah diri orang Melayu sendiri. Apa yang saya kata salah diri orang Melayu sendiri? Dia tak dapat nak mengawal diri dia. Keluarga-keluarga Melayu ni tak dapat nak menjaga keluarga dia. Macam mana supaya jangan jadi mangsa penagihan dadah, supaya jangan jadi perogol, supaya jangan jadi mangsa kepada perkara-perkara yang tidak elok. Jadi sekarang ni inilah masalah pula yang merunsingkan, kalau kita pandang pada segi keseluruhannya lah macam mana kan. Kalau kita tengok
Maka sekarang ini kerajaan sedang nak mendevelop modal insan, iaitu maknanya pembangunan insan ni. Tetapi apa juga dibuat, pembangunan insan Melayu ni sangat menyedihkan, kerana lebih banyak yang rosak, lebih banyak yang jadi sampah, lebih banyak yang kata orang tu akan menimbulkan masa depan yang tidak elok. Ini yang saya sangat sedih. Jadi kalau di mana ada keramaian, di mana ada itulah dia muda-mudi Melayu ni, macam mana caranya nak menolong mereka ni. Saya sendiri pun naik bingung juga kalau kerajaan buang duit gitu banyak. Tapi yang penting sekarang ni, keluarga-keluarga orang Melayu ni, dia perlu ada satu keinsafan bahawa di tangan mereka inilah sebenarnya terletak macam mana keadaan anak dia kan. Kalau kita tengok keluarga yang beri perhatian kepada anak ni, tak pula rosak. Kita tengok keliling kita, kalau dia beri perhatian kepada anak-anak dia, alhamdulillah lah. Tapi kebanyakan pula, tak tahulah saya, tak beri perhatian, si mak pun tak beri perhatian. Tu belum lagi keadaan rumah tangga yang porak-poranda, penceraian lah, macam-macam lah. Walaupun telah dibuat macam-macam cara nak betulkan, tapi setakat hari inilah, kalau boleh itulah minta pada dia orang ni, biarlah jangan lagi bertambah teruk. Kerana kalau dulu-dulu kita boleh memperjuangkan kemerdekaan, tetapi cabaran yang dihadapi untuk masa depan ni dengan keadaan dunia ni dah bertukar. Dunia ni dah bertukar, tak macam dunia dulu. Orang sekarang ni berfikir tidak lagi macam orang dulu. Mungkin tak lagi macam orang tua macam saya. Semua dah pakai komputer, semua dah pakai internet. Orang berniaga pun dah dalam internet. Tetapi berapa ramai yang dapat menggunakan peluang macam ini untuk baik. Ada yang itu pergi main internet, dia cari yang bukan-bukan. Inilah yang masalah yang sangat berat yang kita hadapi pada hari ini. Yang Melayu yang outstanding tu ada, bukan tak ada. Ni yang nak pergi naik ke angkasa lepas ni, berapa orang Melayu? 3 Melayu. 3 Melayu, 1 doktor. Alhamdulillah. Tetapi yang ramai ni, inilah yang saya takut ni. Jadi dalam pembinaan modal insan ni, kalau tidak ramailah insan Melayu yang masuk dalam kategori yang dikatakan boleh dijadikan modal oleh negara ni, kita rugi. Inilah masalahnya. Tapi saya tak sendirilah apa penyelesaiannya, melainkan balik kepada keluarga. Jadi kalau mak bapak faham, macam mak bapak dulu-dulu tahan berkorban nak tengok anak macam mana kan. Ada orang dah bercakap pada saya, dia kata macam manalah sekarang nak beri perhatian pada anak. Kita kena buat 2 kerja nak menyara hidup. Bapak 2 kerja, mak 2 kerja, balik sampai malam. Siang menggali ada kerja tu, sambung lagi belah malam, tak cuci apa benda ke, pergi basuh pinggan ke sana nak dapat sikit duit tambahan kan. Betulnya ada, tetapi pada saya, walaupun keadaan nak mencari duit tu penting, tetapi jadikanlah kata orang tu menjaga ada anak ni punya gerak-geri tu satu yang diberi prioriti antara suami isteri. Itu baru boleh jadi. Macam mana ni bang program kita, anak kita ni macam mana? Separuh yang cik bapak ni, alah itu kau je lah, madat kan, laki-laki lah, kau je lah, aku dah bagi duit. Kalau yang bini tak bekerja tu, kau dah bagi duit, kau jaga. Jadi anak-anak ni dia tak dapat perhatian yang sepenuhnya. Sebab itulah rasa saya masalah yang nak jadi berat tu masalah ni. Makanya cabaran ni tidak macam sekarang. Tengok ya, macam sekarang ni cabarannya, orang berfikir pun tak lagi berfikir dengan slow macam dulu. Orang berfikir pantas. Ada alat-alat komunikasi ni, diorang pandai menggunakan. Ini yang menggunakan alat-alat komunikasi ni untuk jalan yang tak elok ni banyak. Itu semua dia tahu. Jadi yang inilah masalah-masalah cabaran yang berat, terutama sekali cabaran negara kita ni pun bukan kurang, sama ada dari dalam atau dari luar. Dan saya kata kalau nak tengok suhu dunia ni pun dah makin panas dah.
makin panas dah, tidak macam dulu lagi. Jadi dunia ni dah beralih-beralih. Tsunami juga yang datang hari tu dah mengalih macam-macam. Kita tak tahu apa yang berlaku atas bumi, bawah bumi. Kepandaian-kepandaian manusia ni kadang-kadang membawa kepada berbagai-bagai akibat. Ini yang kita tak dapat. Jadi pada saya itulah cabaran yang paling besar kalau kepada kita lah UMNO ni, iaitu bagaimana supaya nak dapat meletakkan orang Melayu, terutama orang UMNO ni di tempat track yang betul supaya mereka ini dapat memberi sumbangan. Kalau katakan kerajaan nak develop modal insan ni, biarlah manusia Melayu pun banyak yang tergolong dalam manusia-manusia yang boleh dijadikan modal oleh negara. Tu yang lain-lain lagi, pasal ini semuanya penting. Jadi kalau kita cabaran ini kita tidak dapat atasi, kita akan melihatlah generasi UMNO yang akan datang ni atau generasi orang Melayu ni, makin lama kualiti dia makin jatuh, makin merosot. Jadi bila kualiti manusia tu dah jatuh, makanya kata Yang Amat Berhormat Datuk Najib, kita hendak 40%, 40% terpelajar. Tetapi kalau yang dalam 40% ni termasuklah orang lain juga. Tapi kalau kita, anak-anak kita ni, kita tak jaga dengan betul, saya cukup bimbang satu hari nanti mereka ini akan lebih banyak mendatangkan mudarat daripada mendatangkan manfaat. Inilah masalah-masalah besar. Akhirnya kita tengoklah di negeri-negeri lain yang kaya satu jenis manusia, yang jadi kuli satu jenis manusia. Saya dah pernah melawan Amerika Selatan, memang begitu. Kita nampak beza. Di Filipin pun ada dalam satu golongan tu atas sekali, yang satu golongan tu bawah. Jadi kita hendakkan middle class yang kuat. Kalau middle class kita tak banyak, tak masuk dalam golongan middle class ni, kalau yang dalam middle class ni orang Melayu dah sikit di situ, kata orang tu kan, kita susah juga. Sebab orang ni yang nak menyaport ni, yang nak menyokong negara ni, pembayar cukai dan sebagainya. Ini sekarang ni masalah-masalah ni, itulah dia. Kemajuan ekonomi ni saya tengok, walaupun kerajaan dah beri segala peluang kan, tapi orang Melayu belum lagi cukup bersedia juga, dan belum lagi cukup mampu untuk nak mengutip ni apa yang kerajaan turunkan. Bilion, tapi nak sampai pada poket orang Melayu berapa? Tak ada. Jadi bagi saya sebagai orang yang daripada pangkal lagi dia berjuang untuk kemerdekaan sama dengan UMNO, sampailah daripada muda sampailah tua macam ni, kadang-kadang saya berasa sedih. Ada kawan cakap apa yang nak disedih, saya kata kadang-kadang saya berasa pesimistik. Sebab apa? Memandangkan tingkah laku kerendah muda-mudi Melayu ni langsung pada saya tu tak memberikan harapan yang cukup mereka kelak akan dapat benar menyumbang dan akan dapat menjunjung mendaulatkan UMNO ni menjadi sebuah parti yang relevan, yang diterima rakyat sampai bila-bila masa. Dan kita ingat sikap orang UMNO sendiri. Ahli UMNO tak jadi pengundi, percaya tu. Ahli UMNO apa tu? Pengundi pun dia boleh apa tu, tak pandang penting benda ni. Kalau orang lain, saya menengok perempuan-perempuan Cina dah tua, dia nak cari nama dia, orang kata sini tak ada, pergi kat building tu, pergi panjat, dia merangkak-rangkak pun dia pergi, dia nak tengok nama dia mana pada masa pilihan raya. Tapi kalau orang kita tak jumpa nama tu, sudahlah. Yang dia tak mendaftar jadi pengundi tu kenapa? Ada yang kata di bahagian mana ke beratus-ratus, yang baru ni di Pangkalan Pasir tu ada 800 ahli UMNO tidak menjadi pengundi di situ. Apa langkah-langkah yang dibuat sesudah itu oleh UMNO di situ? Itu tak fahamlah saya, tak dengar pula. Jadi dan eloknya UMNO sendiri buat satu tindakan yang drastik, awak pengundi bagi masa. Kalau dalam sekian masa awak tak mendaftar juga, adakanlah satu-satu tindakan supaya mereka ini menjadi pengundi. Kalau meeting UMNO tu dia bergairah, nak kalau milih-milih nak jatuhkan orang, nak jatuhkan tu, dia bergairah. Tapi untuk pilihan raya tu
dia tak gairah nak jadi pengundi. Ini kenapa? Itulah dia. Janganlah sikap yang macam itu satu hari kelak akan mendatangkan kerugian besar kepada kita, bukan saja kepada parti UMNO, tapi juga UMNO akan menjadi lemah dan UMNO tidak akan dapat lagi menumpukan kekuatannya macam yang ada pada hari ini untuk terus nak menjadi pemimpin di negara Malaysia yang bertuah ini. Lebih kaya? Cukup dah tu. Ada lagi? Dalam politik, Kalau berkenaan dengan prinsip tu, ada orang tanya saya dulu. Dia kata, saya sanggup lagi memimpin wanita UMNO. Kenapa? Dia kata, dia panggil, kalau nak panggil Tan Sri pun panggil Tan Sri apa, kenapa yang tak nak terus? Bagi saya pula, apa-apa satu-satu tu mesti ada had. Kalau misalnya kita tahu cari tangga naik, kita mesti tahu cari tangga turun. Bagi saya, kalau dah adalah orang yang boleh nak menggantikan saya, macam ketika itu Datuk Seri Rafidah Aziz, bagi saya tak ada halangan. Maknanya bagi saya jawatan tu tidak penting. Kalau kita tak berjawatan, tetap sebagai ahli UMNO kita ada tanggungjawab. Dan kalau kita dapat melaksanakan tanggungjawab kita ni dengan baik, dengan sempurna, itu sama jugalah. Jawatan tu tidak penting. Tetapi yang penting ialah sikap kita sebagai ahli itu, tanggungjawab kita sebagai ahli UMNO. Itu pada saya lah. Kita boleh berkhidmat dengan cara apa pun. Tidak semestinya dengan position, kita mestinya kita memegang satu-satu jawatan yang kita boleh berkhidmat. Cara kecil, cara besar, cara yang terdaya oleh kita, selagi kita mahu, kita bolehlah memberikan khidmat kepada masyarakat. Jadi itulah pendirian saya dan itulah juga yang menjadi pegangan hidup kepada saya. Tan Sri dah memimpin wanita. Ya. Jadi ketua wanita UMNO selama lebih kurang 12 tahun. Tan Sri. Saya kalau nak diikut, saya dah mula aktif semenjak tahun 62 bila saya dilantik jadi Majlis Tinggi dan begitu juga jadi Naib Ketua Pergerakan Wanita. Jadi daripada Naib Ketua Pergerakan Wanita sampailah ketua tu makan masa 24 tahun jugalah aktif terus menerus. Kalau dulu-dulu orang bekerja bukan macam orang sekarang, senang. Orang sekarang ni ada allowance, ada itu, ada ini. Orang dulu mana ada. Kalau ada pilihan raya ni, gurka-gurka UMNO ni mesti jalan dululah. Dulu-dulu. Tapi pada saya tidak kira itu. Asalkan saya tengok UMNO tu berjaya, UMNO tu menang. Tadi ada yang menimbulkan soal, Parti PAS tu pernah ada dalam UMNO kan? Parti PAS tu ada dalam UMNO pada zaman Datuk Asri, iaitu dalam pilihan raya 74 kalau saya tak salah, dia bersama dalam UMNO. Dia bersama dalam UMNO, jadinya, tapi dia tak lama sebab kebanyakan yang dalam PAS tu dia ada pendirian dia lain. Dia ada pendirian dia lain. Jadi itu sebabnya banyak juga timbul kekecohan, langsung keluar pula daripada UMNO. Macam mana Tan Sri melihat golongan wanita dahulu dan sekarang? Saya? Wanita dahulu dan sekarang. Kalau keadaan wanita dulu dan sekarang, kalau dari segi bilangan, wanita sekarang lebih ramai. Tetapi tidak bermakna ramai bilangan tu menunjukkan pula dia lebih kuat dan lebih mahu bekerja. Yang saya nampak dia mahu bekerja pada masa pilihan raya. Tetapi kalau dibanding kegiatan-kegiatan wanita di bawah-bawah, memang kurang lah. Kalau dulu-dulu tu memang dia bekerja untuk masyarakat. Itu keadaan dah lain lah. Keadaan dulu lain, keadaan sekarang lain kan. Wanita sekarang ni dia senang. Dia tak ada macam orang dulu-dulu. Meeting pun dekat hotel, dekat tempat ikon, dekat tempat apa. Kalau kami dulu meeting kat bawah-bawah pokok pun tak apa, asalkan jadi, tak kisah. Tapi apa yang saya harap, walau apa pun, biarlah semangat tu jangan luntur. Kenal tanggungjawab dan kenal apa yang patut dibuat demi untuk nak mengekalkan UMNO ni sebagai sebuah parti yang relevan senantiasa dan diterima oleh rakyat. Itu yang penting.
Kerana selagi kita mengamalkan dasar-dasar seperti sekarang, demokrasi berparlimen, parti sistem kan, kita ni parti sistem. Selama itulah UMNO ni mesti relevan dan mesti kita cari jalan dia diterima oleh rakyat, barulah kita terus dapat berkuasa seperti mana yang kita telah memegang kuasa semenjak pilihan raya tahun 55 lagi. Belum ada lagi parti lain yang dapat kuasa. Alhamdulillah, syukur. Tapi ini jangan dibiarkan sampai semangat orang UMNO jadi luntur kan, ataupun tidak ramai lagi ahli-ahli yang benar-benar committed, yang benar-benar ada iltizam untuk nak menegakkan UMNO ni. Separuh tu dia masuk UMNO ni ada dia punya nawaitu lain, ada juga banyak kan. Walau apa pun tiap-tiap yang masuk UMNO tu memanglah kita rasa sangat bagus. Hanyalah lagi yang kita harap biarlah mereka dapat mempertingkatkan kesedaran mereka dan keinsafan mereka bahawa dunia yang kita tengok hari ini, keadaan yang ada pada kita ni, janganlah sekali-kali ada di antara kita yang berpendapat bahawa benda-benda ni tak boleh terlepas dari tangan kita. Itu yang nombor satu. Kita rasa kita selama-lamanya kita akan berkuasa. Itu jangan. Kerana keadaan ni, perubahan-perubahan kadang-kadang datang dengan pantas. Jadi janganlah kita membuat sesuatu yang boleh melemahkan UMNO ni. Yang nombor satunya, sedar kalau dah jadi ahli UMNO tu, periksa diri tu dah jadi apa pengundi ke belum. Itu pun satu juga. Pada saya tu satu yang sangat tak elok. Orang macam itu tak seharusnya duduk dalam UMNO. Jadi ahli UMNO tapi jadi pengundi tak nak. Bukan susah, tiap-tiap tahun ada dia kasih tahu kat mana nak mendaftar. Kan susah. Kalau dulu-dulu mendaftar pengundi tu, saya bekerja jadi pendaftar pengundi pada mula-mula tahun 51. Bila nak menghadapi pilihan raya tahun 55, the first pilihan raya kan. Kita naik dari rumah ke rumah bawa borang. Yang ada orang tu banyak yang pegawai kerajaan lah. Apa ni? Compulsory ke ni? Nak mendaftar? Bukan compulsory. Kita nak buat pilihan raya tahun 55. Marah-marah. Kita pergi dari rumah ke rumah. Siapa yang ada kasih kita duit bas ke duit air batu? Tak ada siapa. Tetapi ini orang UMNO yang buat. Saya ketika itu di UMNO Kampung Baru memang kami buat. Sekarang ni cubalah kalau kita nak harap macam itu kan, takkan ada payah. Itulah yang jangan dibiarkan. Kalau ada duit, alhamdulillah. Tapi jangan kerana duit kita bekerja. Tak ada duit ke, kita sedia berkorban atas duit kita ke, atas apa ke, tenaga kita ke. Itu yang perlu ada. Sikap tu sangat penting. Kalau sikap kita tu cuma nak kesenangan aja daripada UMNO, kita tak fikir apa yang saya tanya tu, arwah Kak Dasima. Saya ingat lagi, ni ceritakan macam celoteh jugalah. Arwah Kak Dasima Dasir salah seorang dah lama dalam wanita UMNO. Kalau nak ajak masuk wanita UMNO, masuk UMNO ni dapat apa? Hampa nak dapat apa? Nak dapat laki gitu. Dia dah marah dah. Arwah Kak Dasima, saya ingat lagi. Buat apa Kak Mas cakap begitu? Iyalah, dia tanya-tanya apa yang nak dapat, dia dah tak tahu ke? Dia dapat, anaknya dapat bantuan pelajaran, anak itu hampa tak ada otak ke, nak fikir sikit. Dia cakap macam tu. Lama-lama dia tanyalah, hampa nak apa? Hampa nak laki. Sampai macam tu. Itu orang dulu kan, dia tak ada harap apa-apa. Tetapi dia nak cuba bantu UMNO ni, berkorban untuk UMNO, sebab dia percaya UMNO inilah yang akan memberikan pembelaan khasnya kepada orang Melayu. Dan sudah terlibat dalam politik lebih 60 tahun kan. Jadi apa pengalaman pahit manis Tan Sri? Yang pahit tu, saya selalu itu orang tanya, saya tak dapat jawab. Sebab bagi saya tu semuanya sama je. Ialah tiap-tiap masa tu adalah cabarannya, ada yang itu, ada yang ini. Tapi yang mana yang katakan pahit tu? Yang Tan Sri paling ingat sekali dalam hidup Tan Sri lah. Dalam sepanjang payah jugalah saya nak cakap kan. Sebab bagi saya tu, kalau keadaan yang dilalui tu, kebanyakan tu, kalau cerita dalam parti ni lah,
Yalah separuh orang tu ada jugalah orang tikam dari belakang lah. Pada saya tu saya tak kisah yang tu semua. Tikam dari belakang ke, tikam dari depan ke, saya tak kisah. Saya tak buat yang itu. Jadi bila saya tak buat kerja yang macam itu, saya tak kisah benda tu. Tak pedulilah saya apa benda kan. Tapi saya bersyukur kepada Allah kerana saya ni presiden je saya tak pernah pegang. Ketua bahagian, saya ketua bahagian. Saya ketua bahagian UMNO Bukit Bintang 18 tahun dengan tak ada di cabar. Kalau saya banding dengan sekarang ni tu tak ada payah bertanding. 18 tahun yang bahagian Bukit Bintang tu saya jadi ketua. Itu satu. Bukan tak ada cabaran-cabaran, ada kan. 18 tahun saya jadi ketua. Dan rasa saya satu-satunya wanita UMNO yang pegang jawatan ketua bahagian selama tu. Zaliha Ismail pegang juga tapi tak lama. Siti Rahmah itu je saya, Zaliha Ismail, Siti Rahmah yang pegang jawatan ketua bahagian. Kalau sekarang ni tak tahulah, saya di Sabah tak ada juga. Tak tahulah saya. Tapi yang dulu-dulu lah, yang sebelah sini, Siti Rahmah sekejap je. Datin Zaliha pun agaknya 2 term ke 3 term ke. Saya 18 tahun. Lama. Saya jadi ketua cawangan Pudu tu 38 tahun. Sampai saya tak hendak dah, saya pindah cawangan lain. Barulah dia orang tak ambil saya. Dia nangis, jantan-jantan tu nangis. Saya kata sudahlah, bila lagi saya ni banyak ni bagi peluang. Bahagikan masa antara keluarga dan politik. Bagi saya pula, walaupun saya dari muda lagi memangnya terlibat secara langsung kan, mengambil bahagian. Kadang-kadang saya pergi keluar negeri, pergi conference begitu. Tapi saya kata kalau saya tu boleh buat tu kerana suami saya. Suami saya ni Allahyarham Abdul Aziz tu, orangnya dia bagus. Dia selalu memberi galakkan kepada saya. Kalau adalah orang yang selalu memberi galakkan supaya saya terus bekerja apa-apa, beri nasihat yang baik, itulah orangnya. Abdul Aziz bin Abu Hassan dah meninggal dah 10 tahun dah. Saya ingat lagi masa saya dapat dilantik jadi senator wanita yang pertama pada tahun 63. Dia yang megah, dibelikan je saya sebuah kereta Mercedes sebagai hadiah. Masa tu Mercedes 190 bukannya mahal. Tak ada mahal, 12,000 je on the road. Masa tu murah. Ya, right from Germany. Ni 12,000. Itu tahun 63. Sekarang ni ratus-ratus ribu. Tapi dia megah. Dia megah. Di atas apa juga kejayaan yang saya ada, apa yang saya buat, dia megah. Di atas apa juga yang dia tengok untuk yang baik, dia support. Macam saya, anak saya 3, anak saya 4 kan. Saya pergi-pergi ke mana, kempen ke Sabah ke Sarawak ke, siapa yang ambil tahu hal anak-anak? Dia lah. Macam mana anak-anak Tan Sri sendiri? Penerimaan anak-anak Tan Sri sendiri? Anak-anak Tan Sri sendiri, penerimaan dia macam mana terhadap kerjaya Tan Sri? Tan Sri selalu tak dapat luangkan masa bersama mereka? Yelah, boleh tahan lah. Seorang peguam, seorang engineer, seorang lagi accountant. Siapa Tan Sri, nama anak-anak Tan Sri? Kalau Tan Sri boleh sebutkan nama anak-anak Tan Sri? Anak saya yang tua Syairuddin, Shairudin, Syairuddin. Nombor 2-nya Mariati, yang ketiganya Astaman, yang keempatnya Zarim. Ada jugalah yang dah jadi peguam pun ada, jadi engineer pun ada, yang sedang membuat medicine pun ada. Alhamdulillah lah. Jadi saya rasa saya setakat inilah, saya syukur, saya bangga, saya dapat bercakap kalau anak-anak ni mak bapak dia jaga dengan baik,
InsyaAllah lah dia tak jadi yang macam tak elok kan. Dia pelajaran pun dia maju kan. Ini yang tak diberi perhatian ni yang jadi ni. Itulah masalah. Macam mana dengan adik-beradik Tan Sri sendiri? Adik-beradik saya dah habis meninggal dah. Berapa orang Tan Sri adik-beradik? Adik-beradik saya 5. Bila meninggal dah. Ada kakak saya seorang ni tinggal. Tu Kalau saya dah 84, kakak dah 83, kakak dah berapa dah? Dah 87 ke 88 ke, dah tua-tua. Sihat lagi Tan Sri? Alah, boleh lah, syukurlah. Yang bonsu. Bongsu. Sekarang ni Tan Sri aktif lagi dalam politik? Tak ada lah. Dulu saya jadi pengurusi tetap kan, saya dah lepaskan dah jawatan tu. Sekarang Datuk Napsia. Tapi di mana-mana saya boleh tu, saya pergi jugalah. Nak aktif macam dulu tu tak boleh lah. Sebab keadaan kesihatan kita pun tak berapa, kaki tak berapa kuat. Tan Sri jadi pengurusi koperasi? Itu saya buat lah. Koperasi Jaya Murni. Itu yang ahli dia ni 90% wanita UMNO. Yang menjadi ahli lah. Itu saya jagalah. Saya yang asaskan dan sampai sekarang saya yang jaga. Kita ada beli banyak property. Jadi kita invest dekat hartanah, shares. Lepas tu untuk ahli ni kita ada bagi bantuan kepada murid yang dapat elok lah daripada UPSR. Kalau dapat 4A kita bagi PMR, SPM. Dan tahun yang sudah kita bagi juga bantuan kepada anak-anak ahli yang dapat masuk ke universiti. Saya kepada orang UMNO itulah dia. Jadi maknanya kalau kita jadi ahli UMNO, jadilah ahli UMNO yang baik, yang cukup sedar, mempunyai iltizam, iaitu kita ni bekerja untuk parti. Kita mestilah senantiasa mengutamakan apakah yang kita dapat beri kepada UMNO, bukannya kata apa yang UMNO dapat beri kepada kita. Dan bagi saya, tiap-tiap ahli UMNO tu dia perlu mempunyai keinsafan bahawa UMNO inilah yang sebenarnya menjadi pelindung kepada semua orang di negara ni. Kerana dengan adanya parti sistem yang kita amalkan ni, UMNO inilah yang menjadi pemimpin di antara pemimpin-pemimpin parti politik yang ada, dengan satu bentuk kerajaan yang dulu dinamakan Perikatan, sekarang dinamakan Barisan Nasional. Jadi Barisan Nasional inilah yang sebenarnya yang dipimpin oleh UMNO, yang menjadi tunggak, yang menjadi tunggak asas lah kepada adanya apa juga corak pemerintahan yang telah dijalankan di negara ini, yang kita nampak telah mendatangkan hasil yang begitu baik, bukan saja kepada orang Melayu tapi juga kepada semua rakyat. Jadi saya harap UMNO ni dia perlu sedar bahawa kita perlu berusaha, perlu berbuat sesuatu untuk menjadikan UMNO ni sebagai parti yang relevan bila-bila masa dan dapat diterima oleh rakyat. Kalau ini kita dapat lakukan, ini maknanya adalah satu jasa yang besar kepada UMNO dan kepada negara, kerana negara juga memerlukan sebuah parti yang kuat. Kita tak hendaklah mengulang sejarah-sejarah yang berlaku di negeri-negeri lain walaupun berkuasa, tetapi kuasa yang kita dapat tu kerap dicabar, kerap dipertikaikan. Itu pun tidak mencerminkan satu kedudukan yang kukuh. Jadi kita hendak UMNO ni mempunyai kedudukan yang kukuh, yang kuat, yang tidak dipertikaikan oleh mana-mana pihak. Okey, Tan Sri, terima kasih banyak.